والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kesempatan ruang peluang untuk saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan berkaitan dengan asas kenali hadis ataupun ulumul hadis. Seperti mana yang kita telah berbincang pada pertemuan-pertemuan sebelum ni berkaitan hadis-hadis dhaif dan pada pagi ini kita masuk pada muka surat 124 iaitu hadis maqlub. Jadi kalau tengok tang muka surat tu nak habis dah lah buku asas ulum hadis ni, nak habis dah kan. Nanti bincang antara tak hadis kita akan ada kitab lain ataupun buku lain yang kita akan teruskanlah dengan mungkin subjek ataupun subjek hadis yang lain lah insya-Allah. Cuma sebagai mukadimahnya kan kita dengar sekejap berkaitan dengan perdebatan antara Ustaz Saman Ali dengan Ustaz Nodrus kan. Perkataan yang perbincangan ataupun muzakarah ilmiah yang saya kira kalau tidak ada asas ilmu ulum hadis memang dia ke laut dah kan. Memang dia pening lah apa yang disebut ni, istilah-istilah yang digunakan tu yang cukup banyak, yang sangat rumit, yang sangat teknikal dan semua itu tidak lain dan tidak bukan ia berkaitan dengan ilmu ulumul hadis. Ulumul hadis. Jadi siapa tak mengaji ulumul hadis bila dengar debat tu memang dia pening lah, memang dia pening. Memang dia tak tahu apa maksud makhluk, apa maksud muttarib, ya apa maksud mungkar dan sebagainya. Jadi teknikal seperti itu dia tak boleh belajar secara berseorangan. Dia kena berbincang, dia kena muzakarah ya, dan orang kata apa, dan dia tak boleh secara singkat dia melalui proses-proses untuk kita menuntut ilmu, apatah lagi dalam bab ulum hadis ni lah. Baik, tuan-tuan sekalian, pada pagi ini kita bincang pada tajuk yang baru iaitu hadis maqlub. Hadis maqlub. Baik. Hadis maqlub, kalau kita tengok muka surat 124 ini, Dr. Sayuti, Dr. Saman Ali kata kan, Dr. Sayuti tu guru saya, buku ni lah kan. Beliau mendatangkan definisi, beliau memilih ta'rif hadis al-maqlub ialah huwa ma waqa'a fi sanadihi aw matnihi taghyirun bil ibdal aw taqdimin aw ta'khirin. Muka surat 124. Baik. Hadis maqlub ialah hadis yang ditukar atau dipinda matan ataupun sanadnya oleh perawi daripada bentuk asal dengan didahulukan atau dikemudiankan perkataannya atau ditukar satu perkataan dengan perkataan yang lain. Okey, ini dikatakan hadis maqlub. Maksudnya dia bertukar. Sepatutnya yang duduk depan dia pergi dia ke belakang, sepatutnya yang ke belakang dia ke depan kan. Sama ada dari sudut sanad dan juga matan. Itu secara asasnya. Nah, kemudian kalau kita tengok dalam kitab yang lain, wahadha yashmalu ibdal fi sanad aw matan wa yashmalu ibdal sahwan aw amdan. Kata Syarah Qudah, berlaku pertukaran ni, taghyirun ibdal ni, sama ada yang duduk depan dia pindah ke belakang mirip depan ni, dia boleh berlaku wahadha yashmalu ibdal fi al-sanadi aw matan wa yashmalu ibdal sahwan aw amdan. Dari sudut maksudnya mungkin dia sengaja ataupun tak sengaja. Sengaja ataupun tak sengaja. Sama ada pertukaran tersebut dari sudut kalimat yang banyak ataupun sikit. Jumlatin au akthar. Kata Syarah Qudah. Ataupun banyak ataupun sikit. Jadi yang penting ialah hadis maqlub ni dia bertukar. Okey, dia bertukar dari sudut takdim dan takhirnya. Okey. Baik, kemudian kalau kita tengok pembahagian bagi hadis maqlub ni, hadis maqlub terbagi kepada dua. Yang pertama hadis maqlub pada sanad. Okey, muka surat 125 tu. Okey, pada sanad kalau kita tengok tuan sekalian, mara'ul hakim. Hakim ni merujuk kepada al-Imam Hakim Naisaburi. Ya, yang mengarang kitab Mustadrak, Al-Mustadrak.
Ma rawahul Hakim an Yaqub bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'i liman lam yuzkar ismullah alaihi. Nah, daripada Yaqub bin Abi Salamah, daripada bapanya, daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tidak ada wudu kepada sesiapa yang tidak menyebut nama Allah padanya. Maknanya, ada hadis yang cerita tentang tak sah ambil wudu tu melainkan dia baca bismillah. Okey, dia baca, dia menyebut nama Allah. Hadis ini direkodkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Baik. Kalau kita perhati hadis ni, Al-Hakim secara tidak sengaja. Maknanya dia sahwan, bukannya amidan. Yashtamilu sahwan. Dia tak sengaja. Okey, sekali lagi kita akan bahas apa hukum perawi hadis dia melakukan dia melakukan maklub ini ataupun dia melakukan hadis maklub ini secara sengaja, apa hukumnya, dan secara tak sengaja apa hukumnya. Ada. Baik, Al-Hakim Naisaburi mengatakan bahawa secara tidak sengaja telah melakukan pertukaran qalb pada hadis ini. Perawi sebenar hadis ini adalah Yaqub bin Salamah Al-Laisi, bukannya Yaqub bin Abu Salamah. Kalau kita tengok dekat peta minda bawah tu, okey, yang disebutlah hadis ni Yaqub bin Abu Salamah. Tapi kalau kita tengok dekat bawah tu Yaqub bin Salamah Al-Laisi, inilah perawi yang sebenarnya. Cuma dia bertukar. Okay, dia bertukar. Al-Hakim tertukar Yaqub bin Salamah Al-Laisi dengan Yaqub bin Abu Salamah. Ya, okey. Di sini Al-Hakim telah tersilap apabila beliau menyebut Yaqub bin Abi Salamah pada tempat Yaqub bin Abi Laisi. Ya, pertukaran ini berlaku kerana kedua perawi adalah daripada peringkat yang sama dan keduanya meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Jadi dia tersilap menukilkan. Okey, sepatutnya Yaqub bin Salamah Al-Laisi. Okey. Dan berlaku secara sengaja, tak sengaja ni sebab apa? Sebab dia apabila kita go through nak pergi ke dalam lagi, perawi ni dia duduk pada satu zaman. Bila duduk dalam satu zaman ni, dia memerlukan penelitian yang sangat mendalam. Kita nak kena tengok perawi ni dia pernah bertemu ataupun tidak dengan guru dia ataupun dengan perawinya. Sebab tu kita kata bahawa penelitian yang mendalam. Kalau tengok dari sudut zahirnya mungkin nampak macam nak sama. Seperti kita tengok Yaqub bin Abi Salamah. Hatta Al-Hakim pun keliru dalam bab ni. Dia tersilap menukilkan. Okey, jadi maknanya ia perlukan untuk menentukan hadis makhluk ataupun tidak, para ulama perlukan penelitian yang sangat mendalam, khususnya dalam menentukan hadis makhluk pada sanad ini. Baik, kemudian pada matan kita tengok kalau kita tengok pada matan, okey, sekejap saya tengok dekat syarah, saya tengok dekat Nuruddin Atir, mawaqa'a min rawi sahwan ka'annahu yakuna matan hadis li isnad wa rawi isnad al-akhar. Baik, tak apa. Okey, kemudian kita tengok dari sudut matannya, makhluk dari sudut matan muka surat 126, rawu Ibn Umar wa ghairuhu inna Bilalan yu'adzin bilailin bifakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Maktum. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Kitabul Azan. Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah kamu sehingga Ibn Maktum melaungkan azan. Baik. Hadis ni ia bertentangan dengan hadis yang lain, iaitu hadis daripada Musnad Imam Ahmad. Hadithun Unais radhiyallahu anha marfu'an. Ya, idza azana Ibnu Maktum fakulu washrabu wa idza azana Bilal fala ta'kulu wa la tashrabu. Jika Ibn Maktum melaungkan azan, maka makan dan minumlah kamu. Jika bila melakukan azan, janganlah kamu makan dan minum. Baik. Lafaz sebenar hadis adalah Abdullah bin Umar. Okey. Maknanya ada dua hadis kat sini. Hadis yang pertama, hak betulnya ialah hadis yang dari riwayat daripada Abdullah bin Umar. Itu hadis yang sebenar. Hadis yang makluk ialah hadis yang dikeluarkan oleh Unais radhiyallahu anha marfu'an. Yang terdapat dalam musnad.
Jadi kalau kita perhati hadis ni juga ia membincangkan tentang pada bab fiqh, boleh ataupun tidak azan 2 kali pada waktu fajar. Para fuqaha membahaskan bahawa dibolehkan azan 2 kali pada waktu fajar, pada waktu subuh, kerana berasaskan dalil daripada riwayat Al-Bukhari. Ya, ketika mana Bilal bin Rabah mengalungkan azan, ya, boleh makan lagi. Maknanya Bilal azan dulu, ya, untuk menghidup, untuk ajak orang para sahabat pada waktu itu untuk bangun qiyamul lail. Ya. Kemudian boleh makan lagi. Kemudian apabila Ibn Ummil Maktum azan, maka habislah, masuklah waktu subuh dan tak boleh dah makan pada waktu, makan dan minum waktu pada bulan puasa. Jadi para fuqaha ambil nas ini mengatakan bahawa boleh untuk kita khususnya pada azan fajar, azan subuh, untuk azan 2 kali. Tapi jangan kita sebahagian tempat dia pergi letak dengan baca Quran terus, radio Quran dengan kuat, zikir dengan kuat dan sebagainya. Bagi pendapat saya, kita kata bahawa ia menyalahi nas lah. Ia menyalahi nas, ia tidak bertepatan yang diajar oleh Nabi SAW. Bila buat satu benda tu, mesti kita kena dalil. Dalil datang daripada mana? Okey, dia tak boleh takwil, tak tentu hala begitu. Ada sebagai tempat, apabila orang bukan Islam komen dan sebagainya tentang bunyi-bunyian ataupun kita katakan bahawa ada gesek Al-Quran ataupun zikir sebelum azan subuh, saya kira bahawa benda tu tidak dituntut oleh syarak. Memang nampak macam baik, ya, pasang Quran, kan? Siapa nak kata tak baik? Memang baiklah, tapi bukan kena pada tempat dia. Okey, sebab tu sebahagian tempat yang ramai non-Muslim pada tempat tersebut, kalau dia boleh komplain, dia tak boleh. Tapi kalau tanya pendapat saya, kalau di tempat-tempat pengajian seumpamanya sebegitu, saya kira bolehlah consider lah dalam bab tersebut, tempat-tempat pengajian untuk kita ni. Tapi tu pun sebenarnya kalau kita tengok dari sudut nas, tak bertepatan. Jadi kita lihat kepada nas yang diajar oleh Nabi SAW, dilakukan oleh Bilal bin Rabah, kemudian bertindak berasaskan nas yang kita tahu, begitu. Baik, kemudian hukum melakukan pertukaran qalb pada hadis. Jadi hukum bagi hukmu qalbil hadis, hukum melakukan pertukaran pada hadis ni, kata Dr. Sayuti, ulama menyebut 2 hukum berkenaan dengan qalb pada hadis ni, iaitu jika pertukaran qalb dilakukan semata-mata untuk mendatangkan kelainan pada hadis. Mendatangkan pada hadis supaya hadis itu nampak menarik, maka perbuatan ini tidak dibenarkan. Sebab ada perawi ni, dia nak bagi dia punya periwayatan yang didengari oleh orang lain, nak bagi orang pandang hebat, nak bagi orang pandang, kami tak bisa dengar lagi hadis ni, tak bisa dengar lagi hadis ni, pelik ni, mesti alimnya ustaz ni contohnya, kan? Dia nak tarik orang dekat dengan dia dengan meriwayatkan hadis dia yang pelik-pelik ni. Okey, kata ulama hadis mengatakan bahawa hukumnya tidak dibenarkan, la yajuzu syar'an, haram. Bahkan hal ini juga disebut oleh Syekh Nuruddin Atir apabila membahaskan tentang hukum orang yang melakukan raghbatul rawi fi iqa' al-gharabati 'ala an-nas. Dia seorang perawi itu, dia sengaja, dia keinginan dia untuk tarik orang, untuk ambil perhatian dia, untuk perhatian manusia supaya dekat dengan dia, rimpun pengikut, disebabkan periwayatan-periwayatan yang pelik-pelik tersebut. Jadi, dan berlaku pun pada hari ini, mana ustaz-ustaz yang pelik-pelik cakap ni, ramai pengikut dia, kan? Ustaz-ustaz yang tak pelik ni, yang cakap Quran, yang cakap hadis, yang tak bercanggah pun, maknanya memang selalu kita duk dengar pun, yang tu dipandang sepi, dipandang sepi. Yang pelik-pelik ni lah, diangkat pengikut ribu sekali, buat live tuan-tuan sekalian, beribu dia punya dengar dia sebab buat benda yang pelik-pelik. Ini sebut oleh Syekh Nuruddin Atir sendiri. Nuruddin Atir mengatakan bahawa ka'anna yakuna hadithul masyhur an rawin min rawah atau bi isnadi min asanid fayaqbaluhu ahadul du'afa al-kadhibaini bi rawin atau isnad al-akhar. Perawi yang pembohong, dia nak naik nama dia reka sendiri, kemudian dia tukar perawi dengan perawi yang lain. Jadi ini semua
benda-benda yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang perawi hadis. La yajuzu syar'an. Baik. Kemudian sekiranya pertukaran itu dilakukan untuk menguji kebolehan dan kemahiran seseorang ulama hadis. Untuk fil imtihan. Ini juga oleh Nuruddin Atin dalam kitab Naqlul Hadis. Raqbatul rawi fil ikhtibar al-hafzul muhaddis. Hafiz am ghairul hafiz. Jadi seorang muhaddis dia nak check. Dia nak buat latihan. Dia nak buat peperiksaan. Dia nak tengok. Perawi hadis ni dia hafal ataupun tidak, dia ingat ataupun tidak, dia sudut kedhabitannya, itu boleh untuk dia tukar. Dia buat soalan untuk nak pastikan bahawa perawi ni ingat sungguh-sungguh ataupun tidak sanad ataupun matan tersebut. Yang tu dibolehkan oleh para ulama muhaddisin. Itu dibolehkan. Dengan syarat, kita tengok muka surat 127 tu, matan dan sanad yang sebenar hendaknya diterangkan sebelum majlis selesai. Okey. Syaratnya dia kena cerita. Dia kena bagi tahu. Bila dia test, okey, kemudian barulah bila anak murid dah tak boleh jawab, kemudian barulah dia ulang balik. Okey, sebenarnya sanad sekian-sekian macam ni. Sebenarnya matan sekian-sekian macam ni. Dia tak boleh biar macam tu saja sampai pelajar tersebut ataupun pengkaji tersebut terpinga-pinga sehingga mereka meyakini bahawa hadis yang maklub itu ialah hadis yang sahih. Itu masalah. Jadi dan hal ini pernah disebut oleh Al-Imam Al-Ajluni yang pernah dipetik, ma khalaqallah ahadan kana a'rafu bil hadis min Ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in. Yahya bin Ma'in ni tuan-tuan, orang tak pernah kenal duduk pada zaman dia, iaitu orang yang sangat arif, sangat faqih dalam bab sanad dan matan ni, Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, laqad kana yu'ti bil ahadith qad khalat wa qalbat. Dia satu hari dia pernah datangkan satu hadis yang dia buat sendiri, ghalab, dia buat sendiri dia melakukan qalb tersebut, maklub tersebut. Matan yang awal dia pergi buh yang belakang. Yang belakang dia buh kat depan. Sanad dia pergi buh nama yang ke depan ke belakang macam tu. Yahya bin Ma'in buat macam tu. Kemudian hadza kadza wa hadza kadza fayakuna kama qala. Kemudian bila dia test macam tu barulah dia bagi tahu sebenarnya sanad ni macam ni, matan ni macam ni. Maknanya Yahya bin Ma'in dia nak test anak murid dia. Hampa ingat ataupun tidak sanad ni? Hampa ingat ataupun tidak matan ni? Macam tu maksudnya. Maka dalam bab tersebut dibolehkan. Baik, namun kalau kita tengok dalam kitab Dr. Sayyuti ni agak ringkas. Saya melihat kepada kitab yang lain seperti kitab Al-Manhaj Al-Hadith Al-Ulum Al-Hadith. Apabila membahaskan tentang hadithul maqbul, hadithul inna kana qalbu hadithu sahwan. Jika perawi hadis itu melakukan maklub ataupun qalb pada hadis, sanad ataupun matan secara sengaja, maksudnya dia lupa. Farawi la ithmin alaih. Perawi tersebut tidak berdosa. Perawi tersebut tidak berdosa. Walakin wuqu'a ar-rawi fi dhalika al-kathiran yaj'alhu ghairu dhabit. Dan inilah yang terjadi kebanyakan para perawi dan ia terjejas dari sudut kedhabitannya. Jadi bila perawi ni dia tak dhabit, itu yang duk berlaku maklub tu. Itu yang duk jadi maklub fil hadis. Sebab tak dhabit. Baik, wa in kana amdan, jika sekiranya perawi itu sengaja sebagai contohnya ialah perawi itu dia nak tarik perhatian, fa huwa haramun, haram, wa bi khassatin idza kana fil matn ghairil ma'na illa an yakuna lil imtihan. Khas, tapi kecuali kepada orang yang nak buat imtihan ataupun latihan dan sebagainya. Seperti mana kita bincang pada tadi. Itu dah sekian. Baik. Okey, apa hukum? Dia tak tulis kat sini hukum kan? Dalam kitab lain disebut hukum, disebut dalam Naqlul Hadis dan juga Syarah Qudah. Hukumul hadithul maqlub hadithun mardudun bi riwayatihi maqlubati. Hadis yang ditolak. Hadis maqlub hukumnya hadis yang ditolak. Wa huwa yadullu ala adami dhabit rawi al-hadis, kerana tidak ada kedhabitan. Seperti mana kita bahas pada pertemuan-pertemuan dulu ni, syarat bagi kesahihan hadis itu ialah hadis itu mestilah perawi yang dhabitan. Dhabit. Kalau syarat Bukhari dhabit tamman. Kalau syarat Muslim dia kurang sikit dari sudut kriteria ataupun kedhabitannya agak kurang sikit. Namun kita katakan bahawa
Nah, hadis maqlub ini hadis yang ditolak, mardud. Walakin idza urifat rawiyatul ghair maqlubatin wa ijtama'at fihi syurutul hadis maqbul fa inna hadithul maqbul. Baik. Tapi kata Syarah Qudah ada syaratnya. Nah, secara umumnya hadis maqlub ni tertolak, namun kalau hadis ni kita mengenali perawi itu perawi yang thiqah. Nah, perawi yang thiqah okey, kejap kalau hadis tersebut, hadis yang pertama hadis yang maqlub, tapi ada hadis yang kedua, hadis tu kita mengetahui bahawa idza urifat rawi itu hadis yang kedua tu ialah hadis yang tidak maqlub. Ya, dan ia menepati syarat-syarat hadis sahih, maka hadis tu adalah hadis yang sahih. Bukan hadis yang pertama. Hadis pertama ada masalah dari sudut maqlub, dari sudut perawinya bermasalah. Namun kalau ada hadis yang kedua, hadis yang sama tapi sanad yang kedua, minta maaf, hadis yang sama namun sanad yang kedua, dan perawi tersebut dia mengetahui, maksudnya dari sudut dia menepati syarat-syarat hadis sahih, hadis makbul, maka hadis yang kedua itu hadis yang boleh diterima. Nah, begitu kata Syarah Qudah. Kemudian habis, kalau kita tengok rujukan-rujukan bagi hadis maqlub ni, dia ada kitab yang menghimpunkan hadis maqlub seperti Rafi' Irtiyab fil maqlub min asma' wal aqlab, ya, karangan Abu Bakar Ahmad Khatib Al-Baghdadi yang wafat 463 Hijrah. Habis pasal hadis maqlub. Baik. Kemudian hadis mudharib. Baik, hadis mudharib ni dia famous sikit. Hadis mudharib ialah hadis huwa ma ruya ala aw wajhatin ala aw jahin mukhtalifatin mutasawiyatan fi quwwati bihaitsu la yumkin tawfiq bainaha wala tarjih ahaduhuma ala al-akhir. Ya, kata ulama, hadis mudharib itu merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang berbeza, tetapi sama ada sama dari sudut aspek kekuatannya. Oleh sebab itu tidak mungkin diharmonikan keduanya atau dipilih yang terbaik di antara yang keduanya. Jadi maknanya hadis mudharib ni tak ada keputusan. Ulama tak ada keputusan dalam menentukan hadis mudharib ni. Jadi bila bercanggah di antara dua hadis yang sanadnya sama kuat, dia punya martabat hadis tu disebut sebagai mutasawiyatan fil quwwati, sama dari sudut sanad dia, sama dari sudut kekuatannya, ataupun kita kata bahawa sama dari sudut maratib dia ataupun kesahihannya, maka dan tidak boleh jamak, tidak boleh at-taufiq bainaha, tak boleh nak taufik, ya, bercanggah sama sekali, maka dan tak boleh nak tarjih. Sekali kita akan tengok macam mana kita nak qawaidut tarjih, kan? Sebab ini ada timbul persoalan nak tarjih tak tarjih lagu mana, kan? Okey, dia sebenarnya ada satu bab khas disebut sebagai ilmu mukhtalif hadis. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis yang bercanggah di antara hadis yang lain, ada bab khas disebut sebagai qawaidut tarjih ataupun ashabu tarjih. Macam mana kita nak mentarjih? Sebab hari ni ada orang kata, hang siapa? Kamu siapa nak mentarjih nas? Oh, kan? Ini semua minda yang dia tidak berkembang, dia tidak mengikuti perkembangan ilmu. Dia hanya duduk dalam comfort zone saja. Dia duduk dalam awam-awam lah sampai mati. Tak sentiasa untuk dia upgrade penelitiannya ataupun keilmuannya ataupun kajiannya dalam bab ilmu. Duduklah daripada awam. Sebab tu kalau kita tengok zaman kejumudan bagi ilmu segala ilmu lah, iaitu menutup pintu taklid, menutup pintu ijtihad. Bila tutup pintu ijtihad, dia menutup pintu untuk kita berfikir secara kreatif, secara kritis. Cukuplah berpada dengan fatwa-fatwa yang ada. Cukuplah berpada dengan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan oleh para ulama, ataupun kita kata para keputusan-keputusan yang telah ditetapkan kepada kita. Taklid membabi buta. Ya, tidak menjadikan minda kita minda yang kritis. Minda yang maknanya mengkaji. Jadi muncullah orang yang ikut secara membuta tuli, ya. Baik, tuan-tuan sekalian, nanti kita akan tengok qawaidut tarjih. Cuma saya nak sebut bahawa kalau kita tengok dari sudut ta'rif ni, ada dua saja point yang kita boleh berikan tumpuan. Yang pertama, ikhtilafur riwayat ikhtilafan la yumkinu fihi jam'u wa tawfiqu bainaha. Dia ikhtilaf.
Khilaf maknanya pertembungan di antara dua perawi, dua riwayat, dan tak boleh nak jamak, nak harmonikan, dan tak boleh nak mentaufiqkan, tak boleh. Itu poin yang pertama yang kita akan bahas. Yang kedua, tasawi riwayat fi quwwati bihaitsu la yumkinu tarjih. Riwayat dia sama kuat lah. Tadi periwayatannya bercanggah. Yang kedua, perawinya tu sama kuat. Ini dua aspek yang berbeza lah. Baik. Kemudian kita tengok bahagian hadis mudharib. Pembahagian bagi hadis mudharib kata ulama terbagi kepada dua. Pertama pada sanad, yang kedua pada matan. Baik, kita tengok pada sanad dia. Marawahu Ali bin Abi Talib an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza atasa ahadakum falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal wal yaqul lahu yarhamukallahu wal yaqul huwa yamdikumullahu wa yuslih balakum. Apa yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang daripada kalian bersin, bila kita bersin, sebutlah alhamdulillah ala kulli hal, dan katakanlah kepada orang bersin itu yarhamkumullah, yarhamukallah, dan orang yang bersin itu pun hendaklah dia menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Jawab macam tu. Okey, baik. Kalau kita perhati, hadis ini terdapat masalah pada Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Layla. Jadi siapa yang mengaji ilmu takhrij hadis ni, dia akan selalu jumpa Abi Layla ni. Abi Layla ni dia banyak riwayat. Ibn Abi Layla. Saya pernah buat takhrij tentang Ibn Abi Layla ni. Beliau yang sering lupa dalam periwayatannya. Dan hadis ni datang dengan dua sanad. Hadis ni datang dengan dua sanad. Sanad yang pertama datang daripada Abi Layla, Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla, Isa, Abi Layla, Ali bin Abi Talib. Baik. Namun sanad yang kedua datang daripada Abu Layla, Isa, daripada Abu Layla, Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian daripada Nabi SAW. Baik, kita tengok. Kedua-dua sanad ini berada pada peringkat yang sama dan tidak dapat ditentukan mana yang rajih antara keduanya. Oleh itu, hadis ini adalah mudharib pada sanad. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita perhati, sanad ni ada dua-dua perawi yang bermasalah. Abu Layla. Dan kedua-dua ini, sanad ini mempunyai Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Layla ini individu yang sama pada sanad yang pertama dan sanad yang kedua. Okey, jadi ada dua sanad cerita pasal hadis ini, makna sanad ni bertembung di antara satu sama lain. Kita tak boleh nak jamak. Melainkan kalau tak ada perawi yang bernama Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Layla ditukar dengan perawi yang lebih thiqah, itu tak apa. Kita boleh tarjih ataupun kita boleh rajihkan pada pendapat yang sanad yang lebih sahih. Okey, perawi yang lebih thiqah. Tapi masalahnya ialah kedua-dua sanad ini ada Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Layla. Jadi di sini ada pertembungan, ada mudharib yang tidak dapat di jamak ataupun tidak dapat ditaufiq di antara dua sanad ini. Okey, jelas Baik, kemudian dari sudut matan, kita tengok mudharib pada sudut matan. An Anas bin Malik annahu haddathahu qala sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar fakanu yastaftihuna bihamdillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qira'atin wala fi akhiriha. Anas bin Malik, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, mereka mulakan dengan alhamdulillah. Jadi Anas bin Malik ni dia pernah dengar, dia pernah solat belakang Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian dia dengar mereka mulakan dengan alhamdulillah dan mereka menyebut bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan, tidak mula daripada akhirnya. Maknanya dia mula, dia dengar Rasulullah baca bismillah. Baik, kemudian itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, la yaqra'una bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang kedua bertembung. Jumpa hadis yang lain mengatakan bahawa aku tak dengar Nabi baca bismillah. Dia tak dengar pun. Riwayat yang ketiga, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang ketiga, mereka tidak menyaringkan bismillah. Hak pertama dia dengar. Yang kedua, tak baca. Hadis yang kedua tak baca. Hadis riwayat yang ketiga, la yajharuna. Dia tak dengar pun Rasulullah dan para sahabat menyaringkan bismillah ketika mana membaca Al-Fatihah. Okey?
Kemudian la yutrakuna bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang keempat, mereka tidak meninggalkan. Mereka tak tinggal baca bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Riwayat yang kelima, kanu yaftahinu la yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memulakan bacaan dengan alhamdulillah. Ini ada sedikit lain sikit lah. Tadi bincang pasal bismillah kan. Baik, riwayat yang keenam, kanu yastaftihuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, kecelaruan yang sedemikian tidak mungkin dapat ditakwil dan dicari jalan keluar. Oleh itu, hadis ini adalah mudharib dari sudut matan. Ya, tak ada jalan keluar. Mereka tawakuf pada bab hadis ni. Pada bab hadis ini. Baik. Saya tengok dia punya semua ulama mengatakan bahawa iddirab fi sanad wa huwa akthar. Ya, wa iddirab fil matan wa huwa nadir. Ini disebut dalam kama dzakara as-Sakhawi Fathul Mughith. Sakhawi dalam Fathul Mughith dia kata selalu duk berlaku ni di kalangan perawi ni ialah selalu iddirab ni selalunya banyak berlaku pada sanad lah, pada sanad. Namun wa huwa nadir, tapi agak kurang dari sudut matannya, agak kurang sebab hadis Nabi SAW. Namun dari sudut perawi ni manusia ni dia rajin lupa, kadang-kadang dia lupa, dia tak dhabit, dia melakukan iddirab pada sanad. Baik. Okey, sekejap saya tengok. Oh, ma'mar wa hal ikhtilaf fil muwajjih iddirab al hadis. Baik. Kalau kita tengok dari sudut hukum dia, hukum bagi hadis mudharib ni, hadis mudharib termasuk pada hadis yang dhaif. Kerana terdapat kecelaruan pada sanad dan juga matanya. Kata Nurul Atir, annahu yujibu dha'ful hadis lianna yash'alu bi'adam mudhabit ar-rawi lil hadis. Maksudnya hadis mudharib ni termasuk dengan hadis yang tertolak. Hadis yang ditolak tak boleh diguna pakai menjadi hujah, ya. Ya, kerana kecelaruan pada sanad dan matan. Kecelaruan dari sudut sanad ialah kerana keadaan perawi yang tidak sempurna ingatan, ghairu dhabitan, tak dhabit dari sudut ingatan dia. Ya, hal ini kerana kesempurnaan ingatan adalah antara syarat terpenting hadis sahih. Seperti mana kita bahas, syarat hadis sahih ialah mesti dhabit perawi tersebut. Perawi hadis mudharib tidak memiliki ingatan yang sempurna membuktikan tanda kedhaifannya. Jadi ini menunjukkan bahawa ciri-ciri bagi hadis dhaif ialah perawi tersebut ada masalah dari sudut kedhabitan. La na'lam ayyham dhabitul hadis. Fa nahkum bi dha'fil hadis bisabab dzalik. Sebab tak dhabit itulah disebabkan hadis ni jadi dhaif, jadi mardud, ditolak. Dan hadis disebut dalam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Kitabul Qim fi hadzal fan samahu al-muqtarib fi bayan al-muttarib. Ibn Hajar dia pernah tulis satu kitab Muqtarib fi bayan al-muttarib. Kita bahas tentang kesenian tentang nak menentukan hadis muttarib ni, ya. Okey, jadi tuan-tuan, ini apabila kita melihat kepada banyak yang kita duk tengok tentang apabila hadis tersebut hadis yang bertentangan dengan hadis yang sahih, bertentangan, ataupun kita katakan bahawa hadis yang ialah hadis yang kita perlukan tarjih dan sebagainya. Tapi kalau bab hadis mudharib ni tak boleh nak tarjih sebab dia sama kuat ataupun sama dia punya mustawa dia. Tapi kalau kita tengok hadis tu bertentangan, ini juga disebut dalam bab ilmu hadis, sebut ilmu mukhtalif hadis. Nanti kalau tuan-tuan ada kesempatan kita akan bincanglah, kalau ada kesempatan kita bincang tentang satu bab mukhtalifil hadis, hadis-hadis yang bercanggah di antara hadis-hadis yang lain. Macam mana kita nak atasi? Sebab tu kita kata bahawa kaedah yang pertama, dan ini juga ini juga disebut oleh Ustaz Salman Ali. Ya, apabila bertembung hadis kita kena tarjih. Ya, bukannya kita kata bahawa terus kita hukum mudharib begitu, tak boleh, ya. Iddirab begitu. Kalau ada peluang untuk kita melakukan tarjih ataupun kita katakan bahawa kaedah tarjih yang pertama iaitu mestilah dilakukan, maknanya jamak,
kita menjamak, kita harmonikan di antara dua sanad ataupun dua matan yang bercanggah di antara satu sama lain. Okey. Yang kedua, kita memansuhkan di antara salah satu. Memansuhkan di antara salah satu. Yang ketiga iaitu kita tawakuf. Tawakuf maknanya mungkin pengkaji ataupun para ulama tidak menjumpai lagi keputusan bagi sesuatu hadis. Tapi bilangan yang hadis yang tawakuf ni sangat sedikit lah. Yang banyak ialah mereka menjamak dan juga mereka memansuhkan riwayat yang lain. Okey. Baik. Kalau kita tengok di antara salah satu cara untuk kita mentarjih, ini kita level agak tinggi sikit lah, dia bukannya apa. Iaitu kaedah yang pertama iaitu kita kena melihat kepada perawi itu sendiri. Kualiti ataupun kita katakan bahawa penelitian tentang rijal, tentang sanad dia. Okey, tentang sanad dia. Maksudnya apa? Maksudnya sanad tersebut, kalaulah sanad tersebut mempunyai perawi yang banyak, jalur sanadnya berbanding dengan hadis yang dibawa perawi yang lebih sedikit jumlahnya. Maka perlulah kita mentarjih, kita mentakdim, kita mendahului keputusan yang mana perawi lebih banyak yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan hadis disebut oleh Ustaz Saman Ali, minta maaf, tentang hal pertemuan itu. Kena tengok kaedah tarjih iaitu siapa perawi yang banyak. Ini kaedah tarjih, ini qawaidut tarjih. Ya, tak tahulah, gunalah ulama apa pun. Kita kata bahawa ini disiplin ilmu hadis. Kalau kita nak mentarjih sesuatu ilmu, kita melihat kepada disiplin ilmu tu, bukannya kena pergi ambil disiplin ilmu usul fiqh ke, disiplin ilmu tafsir, ilmu sirah ke, pergi tampal dekat ilmu hadis. Tak boleh. Ya, ilmu hadis mesti dibincang dalam konteks ilmu hadis. Ada qawaidul ilm, ada disiplin-disiplin ilmu dia. Begitu juga tentang ashabu tarjih. Ya, siapa ulama-ulama yang akan mentarjih hal tersebut, dan mesti kita kena lihat dalam bidangnya. Kerana syarat periwayatan dalam bab sirah sebagai contohnya tak sama. Syarat periwayatan riwayat ad-dirayah, sesuatu sanad dan matan itu dalam bab dari sudut penentuan dari sudut akidah ataupun fiqh tak sama. Sirah mungkin agak longgang, tapi dalam bab fiqh ataupun dalam bab akidah itu lebih ketat penelitiannya. Sebab tu kita kata bahawa siapa ashabu tarjih, siapa yang berhak untuk mentarjih, mestilah orang yang duduk dalam bidang tersebut. Mesti tengok dalam disiplin ilmu hadis. Tanyalah mana-mana pun, Nuruddin Athir sendiri pun sebut hal yang sama. Ya, Nuruddin Athir ni seorang, sebab tu saya ada sebut Nuruddin Athir. Nuruddin Athir ni seorang ulama sufi. Ya, dia cenderung ke arah tasawuf. Namun alim dalam ilmu hadis. Bagi pendapat saya, walaupun dia kecenderungan dalam tasawuf, dalam bab tersebut, tapi kesarjanaannya dalam ilmu kita tak boleh tolak. Ya. Kita tak boleh tolak, seperti mana baru ni saya nak cadang untuk membaca kitab Ilal. Ini usaha peribadi saya. Kitab Ilal Tirmizi yang disyarah oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Tapi rupanya ada lagi pentahqiq yang lain. Seperti tahqiq kitab Ilal Tirmizi ni banyak, tuan sekalian. Antaranya ialah Syekh Nuruddin Athir sendiri, seorang profesor hadis di bumi Syria satu ketika dahulu. Ya. Namun ada juga pentahqiq yang lain, tahqiq wa dirasatuhu Dr. Hammam Abdul Rahim As-Sa'ad, seorang musyrif ataupun kita kata bahawa seorang profesor hadis di Jami'atul Urduniyah. Jadi maknanya kita kata bahawa walaupun ia berbeza manhaj, tapi kita kena memperakui, kita kena mengambil. Janganlah kita kadang-kadang bila lain manhaj terus kita buang dia. Saya kira orang rugilah, rugi dari sudut ilmu dan sebagainya. Ada benda yang kita boleh ambil, bukan sebab tu kita ada akal untuk menilai, untuk menyaring. Kalau tak kena, tak kenalah. Kalau salah lah, hatta dalam kumpulan kita sekalipun, ataupun kumpulan orang lain pun. Kalau betul-betul, kalau salah. Kerana kita sebut tentang konteks ilmu. Ya. Jangan kita di pihak kita saja kita dengar, ustaz-ustaz kita saja yang kita dengar, tapi ustaz orang lain kita tak dengar. Saya kira bahawa itu tidak
tidak adil lah. Tapi isu itu kecenderungan masing-masing. Tapi kalau tanya saya, sebab tu orang pernah petikai saya, Ustaz Ihsan ni macam mana? Saat dia ambil Nurul Natir, saat dia ambil Utsaimin, saat dia ambil Albani. Saya kira bahawa apa-apa yang membantu meningkatkan ilmu seseorang, kita akan ambil manfaat tersebut. Ya. Tapi kalau salah. Tak kira lah datang daripada mana sekalipun. Kalau tanya saya, kecenderungan saya ada. Namun kita katakan bahawa ilmu ini luas. Kita boleh belajar dengan semua orang. Tuan-tuan sekalian. Itu prinsip saya lah. Siapa tak setuju, terpulang lah. Itu terpulang kepada tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian habis hadis tentang mudharib. Sumber-sumber bagi hadis mudharib. Kita tengok Yang pertama, Al-Muqtarib fil Bayan Al-Mudharib karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Wafat 852 Hijrah. Ini yang saya sebut tadi ni Baik, habis. Okey, kemudian kita masuk muka surat 132 iaitu hadis musahhaf dan hadis muharraf. Ni nak habis hari tuan-tuan ni. Detik-detik terakhir nak habis ulum hadis ni. Musahhaf ialah huwa ma ghaira naqtuhu ma baqai suratil khat. Ya. Musahhaf ialah hadis yang berubah pada titik hurufnya namun zahir dan bilangan huruf asalnya masih kekal. Barisnya bertukar. Okey, tapi hurufnya masih kekal. Itu disebut sebagai musahhaf. Perubahan yang berlaku menyebabkan kerosakan pada satu atau dua huruf. Meskipun bentuk zahir pada asal masih kekal, jika berlaku perubahan pada huruf maka ia dipanggil muharraf. Kalau berlaku dekat huruf disebut sebagai muharraf, kalau berlaku dekat baris disebut sebagai musahhaf. Muharraf tu ialah huruf lah. Musahhaf ni berlaku kepada dia sudut titik-titik huruf ni. Sebagai contohnya hadithul Syu'bah an Awam bin Murajim. Sahafahu Ibn Mu'in faja'alahu al-muzahim. Ya. Hadis Syu'bah daripada Awam bin Murajim, Yahya bin Ma'in telah melakukan tashif dan menjadikannya muzahim. Ya, muzahim. Ini sudut sanad lah. Sebenarnya Awam bin Muzahim. Tapi dia pi tukar sikit. Murajim. Dia maknanya dia bukannya kepada, kalau tengok dari sudut ta'arif tu, dia bukannya pada titik sajalah, bukan pada baris saja. Kadang-kadang ia berlaku juga dari sudut dia tengoklah murajim dengan muzahim, betul lah titik. Okey, baik. Dari sudut matan, masama Ramadhan thumma atba'ahu syai'an min Syawal kana kasiyamid dahr. Okey, hadis musahhaf. Namun kalau tengok hadis yang sebenar daripada Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna haddathahu anna Rasulullah SAW qala man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana shiyamid dahri. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian meneruskannya 6 hari daripada bulan Syawal, pahala puasa seperti sepanjang tahun. Baik, kita tengok apa dia punya komentar. Abu Bakar As-Suli telah melakukan tashif pada hari ini dengan menjadikan sittan sebagai syai'an. Jadi dia berubah terus tuan-tuan sekalian. Bila berubah ni maknanya dia berubah makna. Dia berubah makna. Dia berubah makna. Baik, kalau kita tengok di sini ya, dia berubah di situlah. Kita tengok ada perubahan sedikit saja. Namun kalau kita tengok ta'rif muharraf, dia sebab tu Dr. Sayuti dia gabungkan di antara hadis musahhaf dengan muharraf ni, dia lupa nak sama aja. Dia konsep dia nak sama aja, dia berubah baris dengan berubah perkataan. Al-muharraf huwa ma ghayyara syakluhu ma'a baqa'i suratul khat. Ya, muharraf ialah hadis yang berubah sebahagian kalimat daripada kalimat asal disebabkan berlaku perubahan pada baris sebahagian huruf. Meskipun zahir dan bilangan huruf asalnya masih kekal. Maknanya bilangan huruf tu sama, tapi ya, dia berubah dari sudut perkataan dia. Ya, seperti al-hilaqa diubah menjadi halqa. Ya. Zabid berubah menjadi zubaid, ya. Okey, ini contohnya. Baik, contoh muharraf pada sanad dan matan.
Okay, pada sanad mengubah Zabid berubah menjadi Zubaid. Pada matan hilaqa berubah menjadi halqa. Sesungguhnya ia membawa makna yang jauh berbeza. Tak salah saya hadis tentang hilaqa dengan halqa ni ialah hadis berkaitan dengan ada seorang perawi ni dia silap memahami hadis, ya, yang dia tak cukur janggut dia pada hari Jumaat. Nabi melarang melarang apa dia, bagaimana hadis dia tu? Melarang cukur janggut pada waktu hari Jumaat ke apa, saya tak ingat dia punya mafhum hadis tu. Tapi dia perbincangan berkaitan dengan istilah yang oleh perawi itu, dia silap dalam memahami, dalam menentukan sebenarnya perkataan dalam matan hadis. Nah, baik, semua hadis mushaf dan muharraf, para ulama seperti Al-Askari, ya, beliau menghimpunkan kedua-dua jenis hadis ni dalam satu kitab At-Tashif wa Tahrif wa Syarah ma yaqa'u fihi, ya. Begitu At-Tashif karangan Darul Qutni, begitu juga Islah Khata' Al-Muhaddithin, ya, karangan Ibrahim Al-Khattabi rahimahullahu taala. Baik, apa hukum bagi hadis muharraf dan juga mushaf ni? Ialah hadithun dhaif. Ia juga termasuk dengan hadis dhaif. Baik, kemudian. Okey. Kemudian tajuk yang terakhir. Ni tajuk yang terakhir bagi ciri-ciri bagi hadis dhaif. Okey. Tajuk yang terakhir bagi ciri-ciri hadis dhaif ialah hadis mu'allal. Hadithun mu'allal. Al-mu'allal huwa ma uttuli'a fihi ala 'illatin taqdihi fi sihhatihi ma'a anna zahir as-salamata minha. Hadis mu'allal ialah hadis yang mengandungi ilal kecacatan. Hadis ilal ni ada pun disebut sebagai hadis mu'al ataupun hadis mu'allal. Iaitu hadis yang mengandungi kecacatan tersembunyi yang menyebabkan menjadi dhaif meskipun pada zahirnya hadis tersebut tidak terdapat sebarang kecacatan. Jadi hadis ni sebab tu kita kata bahawa kemuncak bagi ilmu hadis ialah ilmu ilal hadis. Ya, kerana kalau kita melihat kepada definisi hadis ni, hadis mu'allal ni, iaitu hadis yang uttuli'a fihi ala illatin taqdih fi sihhatihi. Nah, dari sudut zahir ni nampak macam elok. Zahiri salamatan minha. Luarnya nampak macam sahih, tapi sebenarnya kalau kita pergi ke dalam lagi, rupanya ada masalah, ada kecacatan. Syarah Qudah sebut hadithul mu'al huwa hadithul ladhi fihi illatun khafiyatun qadihatun. Khafiyatun ay zahirul hadith annahu la illata fihi. Maknanya kecacatan yang tersembunyi, bukan kecacatan yang jelas. Sebab tu kemuncak bagi ilmu hadis ialah ilmu ilal. Siapa yang menguasai ilmu ilal, maka dia sebenarnya dia sedang menguasai ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu ilal. Ya, zahirul hadis annahu la illata fihi. Dari sudut zahir ni kita nampak elok, bersih. Tapi ada kecacatannya, walakin uktushifat fihi illatun khafiyatun. Tapi kalau kita pergi dalam, kita tengok dari sudut dhabit perawi dan sebagainya, ada masalah. Baik. Qadihatan, tapi mesti syarat yang kedua bagi hadis illah ni, hadis mu'allal ni ataupun ilal hadis ni ialah hadis yang mengandungi kecacatan. Baik. Okey, kalau kita tengok dalam buku ni terlalu ringkas, terlalu ringkas. Okey. Namun kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, okey, ma'anin ukhra lil mu'al. Rupanya bagi perbahasan bagi hadis ilal ni ataupun ilal hadis ni ataupun kita kata hadis mu'allal ni, dia ada nama-nama yang lain, ya. Jadi jangan peliklah kalau ada ustaz lain dia guna istilah lain, ada ustaz lain dia guna istilah yang baru dan sebagainya.
Sebenarnya nama bagi hadis mu'al ataupun mu'allal ni pun banyak. Antaranya ialah mana saya cari tadi ni? Sekejap tuan-tuan lah. Sekejap. Saya cari tahu mana tadi ni. Tentang nama-nama jadi anwa'an hilal ni. Hilal pada. Hilal ni. Mana dia tadi? Saya cari tadi. Kejap. Tuan-tuan sekalian lah. Okey. Hadithul mu'al asma'uhu. Atlaqal muhadithuna ala hadzal hadith thalathatul asma'. Jadi yang banyak yang terkenal ialah 3 jenis nama ni. Yang pertama mu'al, hadithul mu'al. Wa hadha huwa al-asahhu lughatan. Para ulama lughah, para ulama bahasa Arab mereka banyak menggunakan istilah hadithul mu'al. Maksud ahli lughah. Sahih di sisi mereka ialah mu'al. Baik. Namun wa hadha huwa al-aktharu isti'malan 'inda al-muhaddithin. Para ulama, kebanyakan para ulama muhaddithin menggunakan istilah hadis mu'allal. Hadithun mu'allal. Baik. Namun istilah yang ketiga iaitu hadis ma'lul. Wa hadha dha'iful lughatan wa aqall isti'malan. Dari sudut ahli lughah, mereka mendhaifkan perkataan tersebut. Hadis ma'lul ni orang jarang guna. Tapi kalau orang guna, ustaz guna, dia mungkin dia tak memahami. Mungkin dia tak membaca dengan bacaan-bacaan lanjutan dan sebagainya. Jadi, dan wa aqall isti'malan, sikit saja yang guna kalau orang sebut hadis ma'lul. Jadi kita yang orang belajar ni, kita kata hadis mu'allal. Kita kata hadis mu'allal. Kerana ini dipegang oleh aktsaru isti'malan 'inda al-muhaddithin. Baik. Baik. Ada makna-makna lain. Rupanya ada makna-makna lain bagi hadis mu'allal ni. Hadis yang mengandung illah ni. Antara yang digunakan oleh para ulama muhaddithin, iaitu di antara sebab mereka guna hadis mu'allal ni ataupun hadis mu'al ni, iaitu sebab yang pertama asbabu dha'fi dhahiratu kal kadhib wa adamu dhabit. Syarat yang sebab yang pertama ialah dari sudut zahir hadis tersebut ataupun perawi tersebut perawi yang bermasalah. Seperti perawi yang dituduh pembohong, seperti pembohong dan tidak ada dhabit. Itu di antara sebab yang pertama. Ada juga ulama yang guna istilah hadis mu'allal ni disebabkan perawi hadis tersebut ialah hadis yang perawi yang pembohong dan juga adamu dhabit. Ada juga yang guna macam tu. Okey, ada juga yang menggunakan istilah hadis mu'allal ni iaitu asbabun ghairu qadihatin, tak berlaku kecacatan. Pula dah. Sebab tu kita katakan bahawa istilah hadis ni sangat teknikal. Kita kena tengok siapa yang cakap. Siapa yang merespon isu tersebut. Bukan kira main secara umumnya. Buku ni pun nama asas kan. Jadi asas ialah dia bagi kat kita, maksudnya ilal ni dia pegang, dia kata bahawa hadis yang sahih tapi sebenarnya ada masalah. Namun ada juga ulama lain yang tak ada masalah tapi dia guna juga hadis ma'lul ataupun hadis mu'allal, ya, seperti kal irsal ma'a wasalahu thiqah, seperti seorang perawi yang thiqah yang melakukan mursal. Tuan-tuan ingat tak pada pertemuan lepas, siri-siri yang lepas, ya, apa hukum hadis mursal yang dilakukan oleh perawi yang thiqah? Kan? Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Syafi'i dan sebahagian para ulama muhaddithin. Ya, mereka masih lagi membolehkan, ya, perawi tersebut walaupun perawi itu hadis itu dinilai mursal, tapi mursal tersebut dilakukan oleh perawi yang thiqah seperti Al-Imam Hasan Al-Basri, maka periwayatan itu boleh diterima. Ada sebagian ulama yang berpendapat begitu. Jadi maknanya ada juga istilah lain, ya, yang mereka ambil. Okey. Jadi ada juga yang menggunakan seperti Al-Imam Tirmizi. Ya, sammat Tirmizi an-naskha illatan.
Dia menasahkan hadis yang lain. Dia juga menggunakan istilah hadis mu'allal. Dia menasah, dia memasukkan hadis yang lain. Jadi istilah-istilah ni sebenarnya kita kena tengoklah siapa yang menggunakan istilah, siapa yang menggunakan ataupun mustalahat tersebut. Dia tak boleh pukul sama kata buat keputusan, kami tak mau pening-pening ni, kami nak tahu satu saja definisi. Payahlah macam tu. Sebab tu bila mana kita go through lebih dalam, rupanya banyak lagi perbahasan-perbahasan yang kita kena tahu tuan sekalian, sama ada ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ya, ulama-ulama yang mutasyaddidin, mutasahilin, ya, yang mu'tadil. Jadi benda-benda begitu yang perlu untuk kita melakukan penelitian, khususnya dalam bab ilmu ulum hadis. Baik, tuan-tuan sekalian. Kemudian kita tengok kalau kita tengok tempat berlakunya kecacatan. Pertama, kecacatan pada sanad. Okey, ini jenis kecacatan ni. Kecacatan pada sanad, okey, contohnya, okey, keadaan ni sering berlaku. Jadi pada sanad ni sering berlakulah kecacatan pada sanad. Contohnya kecacatan satu hadis itu ialah mauquf, mursal ataupun sebagainya. Jadi banyak yang berlakunya pada sanad. Baik, pada matan keadaannya sangat jarang berlaku. Matan jarang berlakulah. Jarang-jarang berlaku. Baik, hukum bagi hadis mu'allal, hadis ini diklasifikasikan sebagai hadisun dhaif. Hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak. Baik, kita tengok muka surat 136. Bahagian kecacatan illah. Kecacatan illah pada hadis kadang-kala terdapat pada sanad dan matan atau kedua-duanya sekali. Dia boleh berlaku kedua-duanya sekali. Kedua-dua sekali. Dia tak semestinya pada sanad, tak semestinya pada matan. Kadang-kadang berlaku pada dua-dua sekali. Oleh itu hadis mu'allal terbagi kepada 3 bahagian berdasarkan tempat wujudnya illah. Baik, pertama. Bahagian pertama, kecacatan pada sanad. Okey, kita bincang tentang kecacatan pada sanad. Sebuah hadis yang tidak diketahui riwayatnya melainkan melalui seorang perawi yang thiqah. Kemudian setelah diselidiki terdapat kecacatan yang tersembunyi, contohnya seperti hadis yang sama kuat tapi bertentangan pada sanad matan, iaitu mudtarib, munqati' ataupun mauquf. Tuan-tuan boleh tengok pada contoh kecacatan pada sanad ni, hadis yang saya tak baca dah, tuan-tuan tengok tuan-tuan tengok huraiannya 137 tu. Hadis ini munqati' kerana sanadnya terputus. Okey, Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan dalam Talkhis Al-Khabir, Abdullah bin Ali adalah ibnu Al-Husain bin Ali, tak pernah bertemu dengan Al-Hasan bin Ali, dan ia dinilai sebagai cacat pada sanad. Jadi maknanya, okey, sahih dia perawi thiqah tapi dia ada berlaku kecacatan pada sanad. Dia tak bertemu pun. Sebab tu kita kata bahawa orang yang belajar ilmu hadis ni, kemungkinan ni tak boleh. Kemungkinan ni tak boleh. Saya rasa kemungkinan mimpi. Kalau kamu cakap kepada ahlul hadis, kamu cakap kepada minda-minda hadis, maka tak boleh terima benda tu sebab hadis ni ada sains, ada fakta. Kalau kamu kata kemungkinan jumpa, kemungkinan tu apa? Ya, tahun ke? Siapa gurunya? Ya, apa hadis yang beliau riwayatkan? Ya, matan apa yang dia riwayatkan? Itu siapa anak muridnya? Itu semua akan ditanya oleh ahlul hadis. Ya, sebab tu saya waktu pergi Mekah baru ni, bulan 3 tahun ni lah, saya beli satu kitab ahadith al-mu'allah zahirha as-sihah. Hadis ni kitab ni membincangkan tentang mengimpulkan hadis dari sudut zahirnya nampak sahih, tapi kalau kita go through lebih dalam, rupanya ada kecacatan yang tersembunyi. Sebagai contohnya tuan-tuan sekalian, hadis yang membicarakan tentang daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, haddatsana Suraij, haddatsana Hammad, an Hammad ibn Ibrahim, an Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an istijaril ajir hatta yubayna ajruhu. Nabi melarang kita melambatkan bayar upah kepada pekerja. Kan? Suruh orang buat kerja cepat, cepat tapi bayar gaji lambat. Kan? Okey, baik, hadis ni naha an istijari al-ajir hatta yubayyana ajruhu. Okey, wa qala Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad apabila menilai hadis ni sana hasan, hadis ni hasan. Okey, hadis hasan, mana hadis ni zahir nampak elok. Hamad al-Salamah,
Jadi hadis ni Imam Ahmad kata hadis ni hasan. Baik, kalau kita go through lagi lebih dalam, hadzal hadis idza nadharat ila sanad wajadtuhum rijalus sahih. Kalau kita pergi satu persatu sanad dia dari sudut zahir nampak macam sahih. Fasarijun huwa ibn Nu'man wa Hammad huwa bin Salamah wa Hamadu shaykhuhu wa ibn Abi Salamah wa Ibrahim huwa ibn Yazid an-Naqi. Walakin hadis munqati'. Qala Afi al-Mizzi fi Tuhfatul Ashraf inna Ibrahim la yusma' bin Abi Sa'id. Bila kita pergi dalam, rupanya Ibrahim yakni Ibn Yazid An-Naqi, dia tak dengar pun daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Lam yusma', dia tak dengar pun hadis tersebut daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi macam mana kita nak katakan bahawa hadis ni bersambung? Hadis ni munqati'. Zahirnya kata sahih tapi munqati'. Baik, begitu juga kalau kita perhati dalam hadis yang dikeluarkan oleh daripada Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim dalam Mustadrak, iaitu daripada Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala miftahu salati al-wudu'u wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Pembukaan bagi solat ni wudu'. Pembukaan bagi solat ni wudu'. Baik, hadzal hadis sahih isnad bi syaratul muslim wa lam yukhrijahu. Kata ulama, hadis ni sahih menurut syarat Muslim. Kata Al-Hakim dalam Mustadrak. Okey. Fa'anat idza nadarat ila sanad wajadtuhu kama yaqul Al-Hakim sahihan. Kan kita tengok zahir sanad ni nampak sahih lah. Tapi Ibn Adi dia melakukan fi tarjamatil Hasan bin Ibrahim. Dia buat tarajim rijal. Dia detailkan lagi. Siapa Hasan bin Ibrahim? Rupanya Hasan bin Ibrahim, kata Ibn Adi, innahu wahima fihi, waham. Dia waham. Wa inal hadis li Abi Sufyan wa huwa tariqul al-Adawi thumma saqu bi sanadihi. Ada masalah. Maknanya zahir nampak macam elok, tapi rupanya Ibn Adi kata Hasan bin Ibrahim ni waham. Jadi fahamlah kita bahawa hadis yang yang terdapat cerita pada sanad ni zahir nampak macam sahih, tapi rupanya ada masalah. Baik, kemudian sanad pada matan. Okey. Dari sini baik, sekejap. Mana dia? Oh, dia tersilap ni. Dia tersilap. Bukan tersilap apa, dia tak bubuh bahagian yang ketiga. Tak apa, kita pergi dulu. Bahagian yang kedua dekat dalam buku ni 137 ni, Imam Ibn Hatim dalam kitabnya Ilal Hadis, aku telah bertanya kepada ayahku tentang hadis yang diriwayatkan daripada Al-Baqiyah bin Walid. Jadi maknanya hadis ni dari sudut sanad, Imam Abi Hatim berlaku kesilapan pada sanad dan matan, dua-dua sekali masalah. Riwayat sebenar adalah daripada Zuhri, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Okey. Riwayat yang sebenar, Az-Zuhri, Abu Salamah, Abu Hurairah. Okey. Tapi Abi Hatim dia tersilap lah. Dia daripada dia disebut Baqiyah bin Al-Walid, Yunus bin Yazid, Az-Zuhri, Salim dan Ibn Umar. Tak tahulah Salim ni datang daripada mana, tapi dia tersilap dalam melakukan sanad dia, periwayatan sanad. Baik. Sanad bermasalah. Okey. Namun maknanya betul lah dia silap ibu Salim. Salim tu masalah. Jadi Abu Hatim tersilap. Abu Hatim tersilap dalam sanad hadis ni. Baik. Namun dari sudut matan pun masalah. Min salatil Jum'ah, yang sebenarnya tidak terdapatlah hadis ni. Antara perkara yang menyokong kata-kata Abu Hatim Ar-Razi ialah hadis diriwayatkan daripada Sahihain dalam kitab yang lain sebagaimana disebut oleh manusia hadis Abu Hurairah. Maknanya ada hadis lain yang mengatakan bahawa tak ada pun perkataan min salati Jum'ah. Tak ada pun. Okey. Jadi minta maaf, bukan Abu Hatim yang buat kesilapan tu. Abu Hatim dia yang mengkritik sanad dan matan ni. Sebab tu dia tulis, sebab tu dalam kitab Hilal, dalam kitab Hilal hadis
daripada Imam Ibn Abi Hatim. Okey. Jadi yang ketiganya ialah masalah dari sudut matan. Jadi ada 3 lah pembahagian di sini. Kecacatan dari sudut sanad kita sudah bincang, kecacatan dari sudut sanad dan matan pun kita sudah bahas, dan kecacatan dari sudut matan sahaja. Sanad sahih tapi matan pula masalah. Itu juga terdapat contoh-contoh yang mengandungi hal tersebut. Okey. Baik, sumber bagi hadis sumber bagi hadis muallal iaitu ilal daripada Imam Ali Al-Madini. Tuan-tuan, saya ada kitab dia. Ni kitab ni. Ilal Imam Ibn Ali Al-Madini. Ya, yang wafat sekitar 234 Hijrah. Dan ditaklid oleh Fazin bin Muhammad Sarsawi. Kitab ni. Okey, Ilal Al-Madini. Kemudian Ilal wal Ma'rifatul Rijal, Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani. Ilal Kabir oleh Tirmidzi, Ilal Kabir oleh Al-Imam Tirmidzi. Musnad Al-Bazzar karangan Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar. Ya, kitab Ilal Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal, wafat sekitar 311 Hijrah. Baik. Maka tamatlah perbincangan kita berkenaan dengan asas mengenali hadis dhaif. Wallahu a'lam. Kemudian saya rasa dekat tu dulu kot. Berkaitan dengan perbincangan kita ni. Pertemuan akan datang kita akan bahas. Saya rasa bahawa mungkin ada 2 kali lagi ikut perjumpaan. Kemudian habislah siri perbincangan kita berkaitan asas kenali ulum hadis. Okey. Pertemuan akan datang kita akan bahas berkaitan dengan hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis maudhu'. Jadi hadis maudhu' ni senang sikitlah kita nak detect. Sebab ini direka oleh perawi hadis ni. Tapi yang jadi masalahnya hadis maudhu', hadis dhaif. Hak ni yang agak banyak sikit kerja nak kena buat. Jadi bila hadis dhaif ni banyak kerja nak kena buat. Nak kena cek sanad, matan dan sebagainya. Kalau hadis maudhu' ni senang. Perawi tu dah memang dihukum palsu ataupun kita katakan melakukan penipuan, ya, dan sebagainya. Okey, wallahu a'lam. Saya buka soalan kalau ada. Wallah, tafadhal. Assalamualaikum. Sila. Tafadhal. Saya nak tanya tentang apa tadi yang membaca bismillah. Sekejap. Saya tak open lah. Baca bismillah sebelum Fatihah tu. Ya. Yang tak dapat dicari penyelesaian tu. Hello. Dengarkah suara saya? Dengar Ustaz. Saya dengar suara saya tak? Ya, pecah-pecah sikit. Rasanya macam mic saya ni dah pecah dah ni. Iya kan? Tentang hadis baca bismillah sebelum Fatihah tu. Ada 6 hadis tu. 6 hadis. Okey. 6 hadis yang berkenaan dengan membaca bismillah sebelum Fatihah tu. Yang dikatakan tak ada penyelesaian tu. Tak ada penyelesaian. Pahaman saya lah, saya rasa betul lah kot pahaman saya. Okey, baik. Okey, jelas. Saya macam ni. Imam Malik mengatakan makruh, kalau saya tak silap lah, baca bismillah sebelum Fatihah. Imam Syafi'i kata sunat. 2 lagi Imam Hambali dan Hanafi kata kena diperlahankan bacaan bismillah. Maksudnya ada penyelesaian lah. Jadi bagaimana penyelesaian itu dicari lah. Dia dapat. Okey, tak apa. Nanti saya ambil note dia tu yang ni. Perbahasan berkaitan dengan, saya tahu berkaitan dengan
ada khilaf di kalangan para fuqaha berkaitan dengan baca bismillah sila jahar ataupun sir. Tapi Ustaz Dr. Sayuti dia datangkan contoh ini. Nanti saya buat penelitian balik kenapa dia datangkan contoh ini sebagai hadis mudharib. Kalau siapa boleh bantu? Okey. Ini tu saya nak tanya soalan tinggal Ustaz. Yang hadis motor yang Kejap saya Abu Rashid ni tanya ni sebab hadis ni kalau saya tengok dalam ni hari ni muttafaqun alaih ni. Walaupun diriwayatkan oleh Ibu Hajar ni kan syarah sahih Bukhari kan. Mengapa Dr. Sayuti letak dalam ni tu saya nak tanya tu. Ini pendapat jumhur tu. Ustaz tak buka mic Ustaz. Hello, jelas tak suara? Baru dengar. Okey, macam ni. Saya nak respon isu oleh Cikgu Rashid. Saya tak pasti dari sudut Dr. Sayuti datangkan contoh-contoh riwayat pertama sampai yang ke-6 ni berkaitan dengan bismillah. Seperti mana yang kita tahu, ini memang perbahasan yang jelas, ada penyelesaiannya berkaitan dengan membaca bismillah sama ada kuat ataupun termasuk dalam Fatihah dan sebagainya. Memang ada perbahasan masyhur, khilaf masyhur di kalangan para fuqaha. Wallahu alam. Okey, nanti saya akan tanyakan siapa yang nak respon, ada siapa yang ada maklumat tambahan berkaitan dengan perbahasan berkaitan dengan ni. Cuma berkaitan dengan hadis mudharib ni jelas dia tidak boleh tarjih apabila bertembung di antara dua periwayatan yang sama kuat. Tapi saya tak pasti dari sudut kenapa Dr. Sayuti datangkan riwayat ini. Wallahu alam. Mungkin lepas ni saya kena tanya balik ataupun rujuk siapa yang lebih pakar lah. Dan kenapa datangkan riwayat ini yang sebenarnya memang ada penyelesaian. Wallahu alam. Kita nak salah Dr. Sayuti pun takut kita kecetakan ilmu kan, mungkin tak dapat, kita tak tahu perbahasan-perbahasan lain dari sudut aspek ataupun aspek yang lain kan. Jadi tak apa, nanti saya buat sedikit rujukan lah, nanti saya respon dalam grup lah. Minta maaf tuan-tuan, tak boleh nak bagi jawapan yang tu. Tak apa Ustaz, kita pun tak salahkan Dr. Sayuti. Kita nak tahu je Ustaz. Ilmu. Yalah kan, kita pun kadang tak pasti juga apa datangkan contoh ni. Wallahu alam. Nanti saya tanya balik lah. Nak tanya siapa? Tanya lebih yalah berkaitan dengan orang ahli dalam bidang dia lah. Yang ni saya nak berkongsi Ustaz ni. Ya, silakan. Saya dengar YouTube Dr. Zaimi lah tentang Al-Halqi dengan Al-Halqi ni. Ya. Yang Al-Halqi ni maksudnya mungkin janggut kot, jambang. Ya. Al-Halqi ni halaqah lah, perbincangan bulat dalam masjid tu. Betul. Yang dilarang Nabi tu ialah buat halaqah lah dalam masjid. Betul. Orang salah faham, dia ingatkan Halqi janggut. Jadi yang tak potong kan. 40 hari. 40 hari betul. 40 hari ke 40 tahun Dr. Zaimi cakap. Saya lupa. Saya ni perawi daif lah. Lupa banyak. Betul. Itu pengertian lah. Ya, setakat ni saya tahulah. Wallahu a'lam. Al-halqah tu betul lah. Dia Rasulullah tak bagi untuk kita adakan halaqah sebelum Jumaat. Tapi sebenarnya kalau kita pergi kepada perbahasan dalam konteks sebab tu saya ada terbaca beberapa persoalan tentang apa hukum kita mengadakan kuliah ataupun tazkirah sebelum Jumaat tu kan. Sebelum hari Jumaat tu ada beberapa masjid yang buat tazkirah kan. Adakah dia termasuk dalam hadis ni, al-halqah ni? Kan? Jadi para ulama berbahas halqah di sini merujuk kepada halaqah yang melalaikan kita dalam mengerjakan ataupun melalaikan untuk kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan solat Jumaat. Halaqah yang tu dimasukkan hadis ni. Namun halaqah yang kata tazkirah sebelum Jumaat tu ada ulama yang bagi. Dan ini tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa
yang digezet oleh Fatwa Negeri Perak ataupun sebahagian mufti kerajaan, mufti wilayah persekutuan kalau tak salah saya, yang sudah bahas tentang persoalan masyarakat lah berkaitan dengan apa hukum masjid-masjid yang buat tazkirah sebelum Jumaat tu kan. Jadi ada juga yang begitulah dia punya pengistidlalan ya. Wallahu alam. Ada yang kata tak bagi terus, ada yang kata tak bagi terus ya, sebab mengganggu mengganggu ibadat dan sebagainya, dan Nabi tak pernah buat dan sebagainya. Okey. Wallahu alam. Adakah dia termasuk sekali dalam maksar yang bersalah tak? Yang buat tazkirah ni lah kalau yang kata ni. Dia kalau tengok dari sudut salah ni tak ada lah yang buat macam tu kan, tapi kita kata bahawa mungkin halaqah di sini merujuk kepada dia tidak bercanggah lah dengan nas ataupun tidak bercanggah dengan nas. Ini pendapat saya lah, dan ini juga dipegang oleh Fatwa Negeri Perak lah kan, Fatwa Negeri Perak. Ustaz, tapi Ya. ada masjid yang buat ceramah ni sampai 10 minit, masuk waktu dia buat lagi. Saya rasa yang tu tak boleh takut. Tak boleh. Kan kena ada Saya tawab lah. minta jasa Ustaz buat video tu Ustaz tu. Buat ada masjid yang buat tu. Kena bagi kat dia. Atau Ustaz lain lah, kakak Ustaz kan. Ada masjid Ustaz sampai 10 minit, 15 minit lajak waktu. Sebenarnya kita nak utamakan ketepatan waktu tu, bila mana masuk waktu kita azan kan. Fi awqatiha kan, solat pada apa namanya, dan orang-orang yang luar pun dengar azan bertepat waktunya kena hadir ya. Tapi bila dah orang kata apa, dah dia melebihi aula tu, dia aula benda yang halaqah tu melebihi tuntutan yang syarak sebenarnya tetapkan. Jadi itu yang kadang-kadang priority ataupun kita kata penceramah naik syekh lah kot kan. Masuk waktu pun dia kira macam ceramah maghrib. Itu tak boleh lah. Okay? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Ada Saya soalan nak lagi? tanya tentang azan Ustaz, azan. Ya. Azan, kalau azan subuh tu semua orang maklum kan, dia ada azan Ibnu Umi Maktum dengan Bilal tu kan, itu orang dah maklum dah. Ini Okay. azan Jumaat. Ustaz perasan kalau Ustaz pergi Mekah Madinah kan, kita azan sebelum Jumaat dia tu, dia 45 minit sebelum masuk waktu dia azan sekali. Lepas tu masuk waktu dia azan sekali. Jumaat. Kalau di Malaysia, masuk waktu baru azan, lepas tu baru dia azan kedua. Saya tengok apa perbezaan azan sana dengan sini. Saya nak tanya tu. Sebab Saudi dia azan dia berbeza kan. Kalau di Madinah tu kan, kalau kata contoh masuk waktu Jumaat pukul 12. Masuknya pukul 11 dia dah azan sekali. Yang peliknya saya tengok Pak Arab tu, dia sembahyang apa sih pun pelik tu. Kalau sunat sebelum Jumaat, katakanlah dia sembahyang apa, waktu belum masuk. Itu saya tengok perbezaan tu. Ustaz bagi penjelasan sikit. Saya pun tak tahu juga tu, tak tahu Allahu alam tentang 45 minit. Sebab apa Saudi azan kan. Nanti saya buat penelitian sikit lah ni yang 45 minit Saudi azan ni, Allahu alam. Okey. Saya tak tahu, mungkin ada nas ke ataupun amal ahli Madinah ke ataupun ada asar-asar sahabat ke sebagainya, Allahu alam. Okey. Saya pun tak pasti. Bagaimana dia yang orang cakap nas dia tu daripada perbuatan sahabat Sayyidina Osman, dia azan 2 kali tu. Sayyidina Osman azan 2 kali kan? Saya pun ada dengar Ustaz. Sayyidina Osman lah yang mulakan azan 2 kali, tapi sebelum masuk waktu lah yang pertama tu. Sebagai pemberitahuan lah pada yang bekerja di pasar, market semua kan. Ya, saya dengar lah. Cuma perbezaan tu saya nak tanya Ustaz. Kalau perbezaan tentang solat asar tu lewat itu memang ada nas yang dibahaskan oleh mazhab Hanafi lah. Contoh macam di KL ni, saya selalu sembahyang Masjid India kan. Masjid India tu, kalau Masjid Jamek Kuala Lumpur tu 4.45, dia 5 suku baru dia azan. Itu kita faham lah, sebab kita belajar dengan Maulana Asri, kita tahu dia di perbahasan dia punya asar dengan subuh tu.
Wallahu alam dari sudut Saudi buat tindakan macam tu nanti kena tengok balik. Ha? Ada siapa boleh bagi pandangan ke? Kalau siapa ada maklumat? Ada soalan lain? Bismillah. Okey, kalau tak ada apa, terima kasih semua. InsyaAllah. Minta maaf soalan ada yang tak boleh nak jawab lah apa semua kan. Nanti kita bincang balik lah nanti. Berkaitan dengan hadis Saudi apa semua tu kan. Wallahualam, nanti saya buat take note. Sebenarnya saya nak respon je, tapi dalam grup tu kalau boleh 1-2 poin tulis kat situ, nanti boleh saya buat ni lah, pembacaan lanjutan lah berkaitan dengan masalah tersebut. Okay. Terima kasih semua. Wallahualam. InsyaAllah kalau diberikan kesempatan kita bertemu lagi pada malam esok lah, malam esok berkaitan dengan kitab Ustaz Zuhairi . Kemudian nanti nak kena bincang lah kitab apa pula yang sesuai untuk kita buka kan, ataupun kita bahas berkaitan dengan asas kenali berkaitan dengan ilmu hadis ni . Wallahualam, terima kasih semua. Ya. Ustaz respon tu kalau Ustaz tak dibuat dalam tulisan, Ustaz buat video tak apa. Buat video cepat sikit kan. Ustaz buat video cepat sikit. Ustaz nak tulis mungkin ni lah. Tulis nak kena tengok lah apa semua rujukan lah apa. saya lah. Baik insyaAllah. Baik. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.